Assalamualaikum dan salam muafakat Johor, bersama saya Nuril Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan 16 Januari 2015. Buletin pada hari ini dimulakan dengan sedikit perkembangan mengenai banjir di Johor. Dilaporkan keadaan banjir di negeri ini pulih sepenuhnya setakat petang semalam dengan 5 orang di satu pusat pemindahan banjir telah dibenarkan pulang. Sebelum ini, satu keluarga yang terdiri daripada 5 orang itu masih ditempatkan di pusat pemindahan di Balai Raya Kampung Sepangloi, Mukim Buluh Kasab Segamat sejak bencana banjir melanda daerah itu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan di negeri yang masih terjejas menurun kepada 2,953 orang berbanding 3,338 orang. Kampung Sungai Melayu berpotensi besar untuk menjadi destinasi utama tarikan pelancong menerusi pembangunan eko-pelancongan di kawasan tersebut. Menurut Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, khazanah dan warisan yang terdapat di Kampung Sungai Melayu harus disimpan dan dikekalkan kerana mempunyai nilai dalam sektor pelancongan di negeri ini. Dan saya kira bukan sahaja nature yang nak kita conserve, tetapi juga dari segi sejarah tempat ini. Kita tahu itu bahawa kampung ini telah dibuka pada tahun 1864, iaitu 150 tahun yang lalu. Dan dia punya sejarah. Kerana ini merupakan perkampungan Melayu, dan malah sungai ini pun dinamakan Sungai Melayu. Dan ini merupakan sejarah yang tidak boleh hilang daripada orang kata apa, sejarah negara kita. Ya. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja di Kampung Sungai Melayu, Nusa Jaya. Kunjungan Datuk Seri Nazri di kampung berkenaan merupakan antara siri lawatan kerjanya di negeri Johor. Kampung Sungai Danga telah menerima lebih 4,000 kunjungan pelancong asing sejak diisytihar kawasan eko pelancongan pada 2013. Tambah beliau, selain sejarah, beliau memandang serius terhadap pemuliharaan hutan pai bakau yang terdapat di kawasan sungai tersebut. Kalau sekiranya tidak ada kuasa kepada saya selaku Menteri Luar Akta Warisan, maka kita cari akta-akta kecil yang lain ataupun enactment negeri untuk kita bekerjasama dengan mana-mana pihak, sama ada persekutuan ataupun di peringkat negeri, iaitu sama ada orang kata apa, bahagian environment kan, tertentu environment peringkat negeri dan juga persekutuan, sama ada daripada kerajaan tempatan kan, kuasa mereka. Kita akan bekerjasama dengan mereka untuk memastikan iaitu bahawa nature, iaitu sungai dan juga bakau yang ada sekarang ini, kita guna apa saja yang boleh diizinkan oleh undang-undang untuk memastikan supaya ianya akan dipertahankan. Ya? Sementara itu, lawatan kerja sehari rombongan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia ke Kampung Sungai Melayu memberi pengertian dalam pembangunan sektor eko-pelancongan di negeri Johor. Ketua UMNO bahagian Gelang Patah Muhammad Khairi Abdul Malik berkata, peruntukan yang dimohon untuk menaik taraf Kampung Sungai Melayu telah mendapat maklum balas positif kerajaan bagi memastikan tempat tersebut ditambah baikkan dan dikekalkan pada masa akan datang. Kita nak minta supaya diberikan peruntukan untuk pejalan kaki di kawasan-kawasan pai bakau. Tadi kita dah berbisik-bisik dengan Datuk Seri, jadi saya sebenarnya tak perlu nak ulas banyak tentang perkara yang kita nak mohon, sebab bila kita sebut, ianya disambut baik oleh Menteri kita. Jadi kita berikan tepukan dululah kepada Datuk Seri. Yang saya tengok sangat prihatin dan saya lihat sangat nak beri kerjasama untuk memastikan bahawa apa yang berlaku di Sungai Melayu ini akan dapat dikekalkan dan ditambahbaikan di masa-masa datang.
Beliau memberitahu pemberita ketika sesi taklimat Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu Nusa Jaya. Tambah beliau, penambahbaikan jeti kampung tersebut juga diperlukan supaya bot yang lebih besar dapat singgah serta pelancong dapat melawati persisiran sungai kampung berkenaan melalui darat maupun air. Di samping itu, Khairi menyeru agar pemaju yang terlibat dalam projek pembangunan di Teluk Danga supaya tidak menjejaskan hutan payu bakau yang terdapat di sepanjang sungai tersebut. Bahawa di sekeliling perkampungan Sungai Melayu ini akan berlaku pembangunan yang sangat besar. Maka kalau tak ada usaha yang kita buat dari sekarang, kebimbangan kita nanti, kampung Sungai Melayu ini akan menerima tekanan dari pembangunan. Orang-orang kampung melihat di sekelilingnya dibangunkan, maka kalau kampung ini turut menyahut pembangunan itu, maka kampung ini akan terhakis dari segi keunikannya. Payu bakau ini kalau tak dipertahankan usahanya dari sekarang atas desakan pembangunan, payu bakau dan sebagainya juga akan terhakis dan akhirnya generasi akan datang akan kehilangan satu aset yang sangat berharga untuk kita kekalkan di masa-masa mendatang. Sebanyak 30 ekor khinzir mati dengan kerugian melibatkan kira-kira RM300,000 dalam kejadian kebakaran di sebuah kandang ternakan di Batu 12 Jementah Segamat. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Johor Muhammad Rizal Buang berkata, kebakaran kira-kira 7 pagi itu dipercayai berpunca daripada kerosakan pada papan Swiss di kandang tersebut. Beliau berkata bomba tiba di tempat kejadian pada 7.10 pagi dan mendapati sebahagian daripada kandang tersebut musnah. Katanya tindakan pantas anggota bomba berjaya menyelamatkan 1,170 ekor khinzir lain dalam kejadian kebakaran itu. Ke perkembangan lain, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan CBP pada 1 April depan dilihat tidak membebankan rakyat. Pengerusi Persatuan Penggerak Pengguna Johor Abdul Majid Kait berkata, rakyat seharusnya tidak termakan dengan dakwaan pihak tidak bertanggungjawab. Kononnya ia membebankan, malah harus memahaminya terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Menurutnya, CBP sudah dilaksanakan di kebanyakan negara maju dan setakat ini pelaksanaannya dilihat tidak menimbulkan masalah. Beliau sedar pada peringkat awal pelaksanaan, ada kemungkinan rakyat akan terkesan sedikit dengan kenaikan beberapa barangan tertentu. Bagaimanapun, kesan berkenaan tidak menyeluruh kerana kerajaan pada masa sama mengecualikan banyak barangan daripada dikenakan CBP. Ke berita tempatan lain. Nelayan Malaysia dinasihatkan tidak menceroboh perairan laut negara lain dan memberikan alasan tidak tahu di mana sempadan perairan negara. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, alasan berkenaan tidak boleh diterima kerana setiap kapal nelayan laut dalam yang menangkap ikan di zon C2 iaitu lebih daripada 30 batu nautika dari pesisir pantai negara dilengkapi sistem pengesanan global GPS yang akan memberikan amaran sekiranya melepasi sempadan perairan negara. Beliau dalam satu kenyataannya berkata, setiap negara mempunyai undang-undang masing-masing apabila ada kapal menceroboh perairan mereka. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengingatkan bahawa Indonesia sangat tegas dalam hal tersebut kerana republik itu sudah mengharamkan penggunaan pukat tunda. Mengulas laporan sebuah kapal nelayan yang mengibarkan bendera Malaysia ditenggelamkan pihak berkuasa Indonesia 8 Januari lepas selepas didapati bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan kerana menjalankan aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan republik itu iaitu di luar pantai Pulau Pandang, Sumatera Utara. Seterusnya kita ke laporan sukan bersama Nashita Amri dalam Arena Selatan. Proses penambahbaikan dan menaik taraf Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus terus dijalankan bagi memberi keselesaan kepada penonton yang hadir sempena saingan Liga Malaysia tidak lama lagi. Stadium tersebut tidak lagi menggunakan jeruji besi yang sering mengganggu tumpuan para penonton. Ia ditukar kepada penggunaan kaca plastik Luxina dan pastinya penonton terutama di bahagian hadapan dapat menyaksikan perlawanan dengan lebih jelas. Memetik laporan Johor Southern Tigers, bahang Liga Malaysia sudah semakin terasa.
dan penyokong telah dijanjikan dengan perubahan yang membawa imej baharu kepada stadium berkenaan. Sementara itu, pesilat negara Muhammad Al-Jufri Mahari berjaya merangkul emas dengan mudah pada kejohanan pencak silat dunia 2015 di Phuket kemarin. Memetik laporan berita harian, pendekar negara itu menepati ramalan apabila berjaya menundukkan pesilat dari Indonesia dalam aksi kelas E Putra 65-70 kg. Kemenangan tersebut membawa makna kepada Al-Jufri kerana dapat mempertahankan kejuaraan yang diraih di Chiang Rai, Thailand pada tahun 2012. Al-Jufri juga merupakan pemenang pingat emas pada Tamasya Sukan Si Myanmar 2013 dan Sukan Si Indonesia 2011. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.